Ya, Tuan Yang Di-Berdua, Self-Sufficiency Ratio (SSR) atau kadar sara diri merupakan pengukuran terhadap kemampuan sesebuah negara untuk memenuhi keperluan domestik melalui pengeluaran tempatan. Dalam konteks security makanan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) memantau status bekalan 8 komoditi makanan utama, yaitu beras, sayur, buah, daging ayam atau itik, telur ayam atau itik, daging lembu, susu segar, dan ikan makanan (edible fish). SSR yang dicatatkan bagi bahan makanan utama negara pada tahun 2022 adalah seperti berikut. Beras 62,6% SSR, sayur 44,7%, buah 78,1%, daging lembu 14,7%, daging ayam dan itik 94,4%, telur ayam dan itik 108,9%, susu segar 57,3%, ikan makanan edible fish 90,2%. Dan bagi menambah baik SSR dan meningkatkan keterjaminan makanan, KPKM memfokuskan kepada komuniti tanaman dan ternakan seperti berikut. Pertama, padi. Mempertingkat produktiviti padi menerusi inisiatif Smart Sawah Berskala Besar Smart SPB, menerusi model mini Kincan dan projek perintis penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Matlamat pelaksanaan program Smart SPB adalah untuk mencapai SSR beras negara kepada 75% menjelang tahun 2025 dan 80% menjelang tahun 2030. Kedua, ternakan ruminan bagi penghasilan daging dan susu. Meningkatkan jumlah bilangan ternakan ruminan bagi penghasilan daging lembu atau kerbau ke tahap SSR 50% dan SSR 30% bagi daging kambing dan bebiri dalam tempoh 5 tahun 2021 ke 2025 melalui Plan Strategik Pembangunan Industri Pedaging Negara BIF Plan 2021 ke 2022. Plan Strategik Pembangunan Industri Tenusu Negara Dairy Plan 2021 ke 2025 turut dilancarkan dengan sasaran penambahan 20 juta liter susu segar ke arah mencapai SSR 100% menjelang tahun 2025. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencatatkan SSR yang rendah serta kadar import yang tinggi meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran seperti halia, kubis dan cili serta buah-buahan seperti kelapa. Dasar Akor Makanan Negara 2.0, KPKM menyasarkan SSR buah-buahan dan sayur-sayuran masing-masing sebanyak 83% dan 79% menjelang tahun 2030 dan perikanan dan aquaculture memberkasakan pengeluaran ikan makanan melalui aquaculture yang menyasarkan pengeluaran aquaculture berbanding perikanan tangkapan pada nisbah 60 ke 40 menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih. Pengumuman kerajaan untuk menambah 50,000 hektar sawah baru di Sabah dilihat terlalu kecil dan seperti tiada kesungguhan dalam usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memastikan SSL mampu dicapai dalam waktu terdekat. Malah hanya mensasarkan SSL beras kepada 80% tahun 2030. Ini memandangkan jumlah keluasan jalapan padi Malaysia hanya berkeluasan sekadar 425,6 ribu hektar mengikut laporan DOSM 2019. Kalau dibandingkan dengan Vietnam 7,6 juta hektar, Thailand 9,6 juta hektar, Indonesia 12,2 juta hektar, India 43,2 juta hektar. Persoalan saya yang dipertua, bagaimanakah atau bolehkah Malaysia mensasarkan sekurang-kurangnya 1 juta hektar jalapan padi bagi memastikan keterjaminan beras negara dicapai? Dan seterusnya, apakah perancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kementerian untuk membantu menanggung kenaikan harga input pertanian termasuk benih padi, jentera dan sewan bendang yang amat membebankan para pesawah ketika ini? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, yang untuk makluman YB Tanjung Karang, yang penghasilan beras ni, yang SSR ni, kita boleh capai dalam 75% atau 80% tanpa menambah saiz jelapang padi. Kerana ini bergantung kepada berapa yield
berapa tahap penghasilan yang untuk 1 hektar itu yang lebih penting. Seperti contoh, sekarang kita capai 62,6% kerana yield untuk padi kita dalam sekitar 3 ke 3,4 tan per hektar. Kalau kita dapat meningkatkan itu kepada 6 tan per hektar, kita boleh capai 80%. So ini bukan saja nak melihat saiz geografi berapa besar nak tanam. Yang pentingnya berapa kita boleh dapat per hektar. Terima kasih.